Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian, saat ini kita melihat bagaimana Tun Dr. Mahathir, Kem Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam Mat Sabu dan Pakatan Harapan terus menerus mencabar keputusan yang di-Pertuan Agong yang telah melantik secara absah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Bagaimana Kem Tun Dr. Mahathir dan Kem Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menghina keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Kerajaan Perikatan Nasional secara absah mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Maka dari perspektif Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat dan yang di-Pertuan Agong boleh menyatakan proklamasi darurat mengikut perkara 149 dan perkara 150 serta perkara 151 di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas menyatakan bagaimana ramai ahli-ahli parlimen hari ini di dalam kem Tun Dr. Mahathir dan kem Datuk Seri Anwar Ibrahim secara tidak langsung mengajar rakyat Malaysia untuk menghina yang di-Pertuan Agong, untuk menghina institusi yang di-Pertuan Agong, untuk merendah-rendahkan keputusan muktamar yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia di Putrajaya. Maka ini adalah satu tindakan yang hakikatnya adalah serupa untuk mengajak rakyat Malaysia tidak setia kepada yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Malaysia. Kerana polemik politik serta percaturan politik yang menyentuh sensitiviti keistimewaan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia baru-baru ini telah dianggap sebagai hal remeh-temeh oleh kem Tun Dr. Mahathir dan kem Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana saya kira Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, Pakatan Harapan dan Warisan terlupa untuk membaca intipati Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang secara jelas dinyatakan di dalam perkara 149-1-B. Mana-mana kumpulan di dalam negara Persekutuan Malaysia ataupun mana-mana kumpulan di luar Persekutuan Malaysia yang mengajak rakyat Malaysia untuk tidak setia kepada yang di-Pertuan Agong sehingga membawa kepada ancaman kuasa institusi yang di-Pertuan Agong dan membawa ancaman kepada keselamatan rakyat Malaysia, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat seperti termaktub di dalam perkara 149-1-B. Dalam masa yang sama, jika perebutan kuasa, perebutan jawatan Perdana Menteri, perebutan posisi kerajaan di Putrajaya terus berlaku kerana perbalahan antara ahli-ahli politik, tidak kira di dalam kerajaan, di dalam parti pembangkang maupun di dalam parti bebas, yang akan membawa kepada rusuhan rakyat di dalam negara Malaysia, yang membawa kepada ancaman keselamatan negara dan keamanan negara Malaysia, maka di dalam perkara 149-1-F yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Dan apabila darurat itu diisytiharkan, tuan-tuan dan puan-puan, di bawah perkara 150, iaitu perkara proklamasi darurat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi kuasa mutlak sepenuhnya kepada yang di-Pertuan Agong untuk mengambil alih kerajaan Malaysia di bawah pusat pentadbiran Putrajaya. Maka ini adalah pilihan terakhir yang saya jangkakan akan diguna pakai oleh yang di-Pertuan Agong sekiranya perbalahan antara ahli-ahli politik dan parti-parti politik membawa kepada adegan-adegan politik yang menghina kuasa yang di-Pertuan Agong, adegan-adegan politik yang membawa kepada brainwash
mengajar rakyat Malaysia untuk tidak setia kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong, maka saya ingin menegaskan kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada semua ahli-ahli politik dan parti politik dalam negara Malaysia, semua itu adalah tindakan yang bercanggah dengan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Oleh sebab itu, mungkin ramai ahli-ahli politik dan parti politik tidak tahu bahawa yang di-Pertuan Agong itu bukan sahaja ketua negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong itu juga adalah ketua kerajaan Malaysia apabila yang di-Pertuan Agong merasakan institusi baginda di Istana Negara Kuala Lumpur terus dihina, terus direndah-rendahkan, terus wujud keadaan tidak setia oleh ahli-ahli politik dan parti-parti politik di dalam negara Malaysia bersama rakyat Malaysia, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat dan mentadbir mengikut lunas Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam masa yang sama, apabila pengisytiharan darurat dan proklamasi darurat seperti termaktub di dalam perkara 149, perkara 150 dan perkara 151, maka yang di-Pertuan Agong boleh membentangkan ataupun terus meluluskan ordinan di institusi parlimen setelah dibacakan ordinan-ordinan tersebut. Maka apa-apa undang-undang pada ketika darurat, maka yang di-Pertuan Agong akan menjadi ketua kerajaan Malaysia untuk mentadbir kerajaan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai kesimpulan, sehebat manapun percaturan politik, perang saraf politik, perang psikologi politik, maupun perang persepsi politik oleh Kem Tun Dr. Mahathir, oleh Kem Datuk Seri Anwar Ibrahim, percaturan politik itu perlu menilai kehebatan dan ketertinggian kuasa yang di-Pertuan Agong yang telah dimasukkan di dalam Perlembagaan Bertulis Malaysia, iaitu di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya tahu ada ramai ahli-ahli Parlimen Malaysia yang tidak membaca undang-undang dan perlembagaan. Saya tahu ramai ahli-ahli politik yang underestimate kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan ketua kerajaan Malaysia untuk mengisytiharkan darurat dan mengambil alih sepenuhnya pentadbiran di Putrajaya. Hari ini budaya politik yang tidak matang, yang tidak bertamadun terus ditonjolkan dengan sangat bangga oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, oleh Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan ahli-ahli Parlimen Warisan Sabah, yang mana bagi mereka menghina keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu adalah masalah kecil. Sedangkan bagi yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu, perkara ini adalah hal yang sangat-sangat besar. Maka saya meramalkan sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran mengkaji sistem politik negara Malaysia dan memahami undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, saya amat yakin bahawa yang di-Pertuan Agong boleh melakukan pengisytiharan darurat yang akan menyebabkan semua ahli politik dan parti politik akan ternganga melihat kuasa yang di-Pertuan Agong dalam kerajaan Malaysia. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, saya sebagai rakyat Malaysia menyokong penuh jika yang di-Pertuan Agong ingin mengisytiharkan darurat mengikut perkara 149-1-B. Saya menyokong penuh jika penguatkuasaan proklamasi darurat diumumkan oleh yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150. Dan saya juga menyokong penguatkuasaan kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua kerajaan dan ketua negara Malaysia di bawah perkara 151 untuk terus mentadbir institusi parlimen, institusi Mahkamah Malaysia dan institusi kerajaan Malaysia di Putrajaya. Saat ini, institusi yang di-Pertuan Agong yang menjadi last defender kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara terus dihina, terus direndah-rendahkan, dan ahli-ahli politik yang begitu ekstrim mengajar rakyat Malaysia untuk tidak setia kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong adalah bercanggah dengan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang mana yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak untuk mengisytiharkan darurat.
checkmate and game over to Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan yang begitu desperate mahu menjadi kerajaan semula di Putrajaya. Mesejnya cukup mudah tuan-tuan dan puan-puan. Pengisytiharan darurat ini oleh di-Pertuan Agong akan terus meranapkan dan menggagalkan percaturan politik kotor Tun Dr. Mahathir, Pakatan Harapan dan kem Tun Dr. Mahathir yang terus menghina keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, semoga Allah terus merahmati kepimpinan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Terima kasih.